Sekarang kan, pasaran tablet terdiri dari pelbagai pilihan yang menarik untuk pengguna dapatkan. Walaupun iPad kita boleh lihat dah mendominasi pasaran tablet sejak sekian lama, tapi segmen tablet Android sekarang tawarkan pilihan yang lagi baloi sebab ia ada ciri yang lengkap tapi diletakkan pada harga yang sangat mempemilik. Realme antara salah satu syarikat yang tawarkan tablet dalam beberapa segmen. Baru-baru ni, Realme dah memperkenalkan Realme Pad 2. Ia menggantikan tempat Realme Pad terdahulu dan bawakan beberapa naik taraf dari segi rupa, prestasi dan ciri yang dilekatkan. Dekat Malaysia, Realme Pad 2 dilancarkan pada harga bermula RM1,299. Pada harga yang dikenakan, adakah Realme Pad 2 ni sebuah tablet yang baloi untuk anda dapatkan? Untuk tahu, teruskan tonton review ni. Okey, bermula daripada luaran, Realme Pad 2 ni ada reka bentuk yang tipikal macam tablet-tablet Android lain dekat luar sana. Ia tampil dengan badan bersisi rata dan gunakan kemasan jenis besi. Bedaan dia saya rasakan cukup berkualiti dan padu. Tablet ni tersedia dalam dua warna iaitu hitam dan hijau. Dan unit yang berada di tangan saya adalah berwarna hijau. Tapi yang unik kan, panel belakang Realme Pad 2 ni tampil dengan rekaan dua tona warna yang guna dua jenis tekstur berbeza. Bahagian sini dia guna kemasan besi matte, manakala dekat sisi bahagian kamera pula dia guna kemasan jenis plastik dengan tekstur berjalur. Jadi rekaan panel belakang ni nampak premium dan tawarkan estetik dengan kesan kontra yang cantik. Bila saya pegang tablet, saya rasa cukup selesa walaupun saiz tablet ni agak besar. Sisi rata dia sedap untuk dicengkam dan dia ada dimensi yang nipis berukuran 7.2mm. Tapi saya dapati penggunaan dalam jangka masa panjang buatkan tangan rasa letih sikit sebab tablet ni agak berat iaitu 518 gram. Jadi kalau nak selesa, saya cadangkan anda kena sandarkan tablet dekat suatu benda macam sarung tablet ke atau apa-apalah. Apapun, saya suka binaan badan Realme Pad 2 ni dan ia terasa berkualiti. Di sekeliling tablet, anda akan dapati butang kuasa di bahagian kiri. Butang kuasa ni tak ada sokongan pengimbas siap jari. Dekat atas pula ada butang laras audio. Di kedua sisi kiri dan kanan tablet ada dua speaker di setiap sisi menjumlahkan 4 speaker yang dia ada. Bahagian kanan juga ada port USB-C yang diletakkan di tengah-tengah antara speaker. Oleh sebab diikut jejak model Realme Pad yang sebelum ni, Realme Pad 2 ni juga tak ada port jack audio 3.5mm. Prestasi adalah satu perkara penting untuk sebuah tablet. Selama saya gunakan tablet ni mampu kendalikan semua benda yang saya lemparkan pada dia. Ini termasuk guna aplikasi harian untuk men-stream YouTube, layari laman web atau meng-scroll Twitter. Senang kata, ia bagi pengalaman yang best lah. Chip yang digunakan pada tablet ni adalah chip keluaran MediaTek iaitu Helio G99. Chip yang biasa guna dalam telefon-telefon kelas pertengahan. Walaupun chip Helio G99 bukanlah yang terbaik, ia masih chip yang bagus dalam menawarkan keseluruhan prestasi yang memuaskan dan prestasi gaming yang cukup makan. Penggunaan chip ni pada Realme Pad 2 juga tak ada beza. Ia mampu untuk jalankan game seperti Call of Duty Mobile dengan lancar. Tapi kalau main game lagi berat macam Undawn, game akan tersangkut-sangkut sikit. Untuk konfigurasi, tablet ni datang dengan RAM sehingga 8GB dan storan sehingga 256GB. Nak lakukan kerja berbilang tugas pada tablet ni pun cukup bagus. Bila bertukar antara beberapa aplikasi lain kan, tablet ni tak perlu nak lancarkan aplikasi semula. Tapi katakanlah RAM yang ada tak cukup, RAM boleh diperluas lagi sehingga 4GB guna feature RAM ayah. Storan pula terima kad microSD sehingga 1TB. Bagi anda yang ingin melihat hasil pendaras, di sini saya akan kongsikan. Di Geekbench 6, ia peroleh 725 mata untuk teras tunggal dan 1967 untuk pelbagai teras. Markah ni sama seperti markah chip Snapdragon 695 dapat. Bila buat kerja berat, panel belakang Realme Pad ni tak terasa panas. Sejuk je walaupun main game dalam jangka masa yang panjang. Agak kagum juga untuk tablet senipis ni. Satu perkara yang buat Realme Pad 2 ni lagi bagus dari pesaing dia adalah ia hadir dengan sokongan 4G LTE untuk kedua-dua varian yang tersedia. Jadi ini dapat memudahkan anda untuk buat kerja ataupun nak stream Netflix masa dekat luar rumah atau mana-mana je lah. Slot kad SIM ada dekat dulang sama untuk kad microSD. Pada julat harga ni, agak jarang untuk tablet memiliki sokongan 4G LTE selain Honor Pad S9. Okey, kita beralih kepada bahagian perisian. Tablet ni menjalankan sistem operasi Android 13 yang diselaputi Realme UI 4 Pad 4.0. Antara muka tablet ni nampak bersih dan bebas daripada aplikasi-aplikasi gendut. Lepas tu, aplikasi macam YouTube dan Twitter turut dioptimumkan untuk penggunaan pada skrin tablet ketika dalam mode landscape. Di samping tu kan, Realme Pad 2 ni dilengkapkan dengan pelbagai ciri productivity. Antaranya ciri 2 tingkap yang bolehkan anda untuk buka satu aplikasi dalam 2 tingkap. Lepas tu macam tablet lain, tablet ni juga boleh lancarkan 2 aplikasi serentak secara bersebelahan dan boleh juga buka 2 aplikasi dan dengan satu daripada itu adalah tertingkap fleksibel.
Nak akses ciri ni boleh dibuat menerusi bar pintar yang ada dekat sisi skrin. Sementara ciri produktiviti yang ada dah cukup bagus, OS terbaru Realme Forepad 4.0 ni sokong ciri multi-screen collaboration yang mana dapat sambungkan penggunaan telefon Realme secara terus dari tablet. Jadi anda boleh kawal telefon dan boleh salin teks atau pindahkan file seperti gambar dengan mudah. Yang lagi menarik kan, tablet ni ada ciri untuk mainkan aplikasi secara belakang tabir untuk aplikasi macam YouTube. Ciri ni saya rasa berguna untuk mereka yang tak langgar Spotify tapi nak mainkan lagu dekat YouTube dekat background sambil buka aplikasi lain. Realme Pad 2 ni ada paparan yang agak besar. Ia berukuran 11.5 inci. Jika nak dibandingkan dengan Realme Pad sebelum ni, bezel dekat Realme Pad 2 ni jauh lagi nipis. Paparan dia ada resolusi 1200x2000 ataupun 2K dan guna panel jenis LCD. Bila tengok YouTube, skrin dia berikan pengalaman yang cukup best lah sebab kandungan boleh nampak dengan jelas dan warna pun cantik dan terang. Macam Realme Pad juga, paparan Realme Pad 2 ni masih kekal dengan nisbah aspek 6:10. Jadi sesuai untuk tengok filem di Netflix. Skrin dia ada tahap kecerahan sehingga 450 nits. Bila gunakan dekat kawasan pencahayaan yang cerah, skrin dia masih nampak jelas dan skrin pun tak terlalu reflektif. Tapi kan kalau lihat dari sudut pandangan sisi, butiran warna akan hilang sikit. Jadi sudut pandangan dekat tablet ni tak berapa bagus. Selain tu, skrin dia mengalami isu ghosting sebab kadar sentuh dia agak perlahan. Tapi ni sesuatu yang masih boleh diterima lah sebab Realme Pad 2 ni masih sebuah tablet berkategori mampu bilik. Bagaimanapun, skrin dia sokong kadar penyegaran 120Hz berikan pengalaman scrolling media sosial atau laman web yang seronok. Tapi ia tak ada kadar penyegaran berubah automatik. Anda kena tetapkan sama ada 60Hz atau 120Hz je. Sementara tu, tablet ni ada sokongan Widevine L1, jadi bolehlah kalau anda nak tengok Netflix pada resolusi tinggi. Disebabkan skrin Realme Pad 2 ni besar, pengalaman menaip masa skrin melintang dengan dua tangan agak tak praktikal dan beri masalah sikit untuk capai huruf dekat tengah-tengah skrin. Saya perlu betul-betul merenggang jari untuk menaip huruf G dan H terutamanya. Saya sarankan anda untuk type dalam keadaan menegak kalau nak dapatkan pengalaman yang lagi selesa lah. Sistem audio dekat tablet ni didatangkan dengan 4 speaker yang menembak ke kiri dan kanan. Ia hasilkan bunyi yang cukup lantang dan kuat, tapi kualiti dia agak kurang memuaskan lah bagi saya. Saya rasa bunyi dia macam terasa halus dan tak dapat kekalkan kejelasan dengan baik. Tapi untuk penggunaan casual macam menonton YouTube, ya okey je lah. Tablet ni juga datang dengan sokongan Dolby Atmos untuk audio yang lebih sedap. Tapi hanya tersedia untuk sambungan phone telinga saja dan tak disokong melalui speaker yang terbina. Untuk lebih spesifik, phone telinga Bluetooth je lah sebab tablet ni tak ada port jack audio 3.5mm. Malangnya kan, Realme Pad 2 ni tak hadir dengan sokongan pen stylus macam yang terdapat dekat model Realme Pad X. Ini maksud skrin dekat Realme Pad 2 ni tak boleh nak kenal pasti tahap tekanan berbeza. Tapi ini boleh jangka lah sebab Realme Pad dulu pun tak ada sokongan pen stylus. Jadi skrin Realme Pad 2 ni hanya sokong digunakan untuk bersama pen stylus biasa je. Sistem pengimejan Realme Pad 2 ni tak ada apa yang istimewa lah. Di belakang nampak macam ada dua modul kamera tapi hanya satu je yang berfungsi yang guna sensor 8MP. Hasil tangan pengguna kamera belakang agak kabur dan tak tajam. Serta warna yang dihasilkan pun macam tak berapa baik. Tapi sekurang-kurangnya ia ada mod mengimbas dokumen yang agak berguna di samping mod panorama. Untuk panggilan video, kualiti kamera hadapan 5MP bukanlah yang terbaik tapi masih ada jika anda perlukannya. Sesuatu yang lagi menghampakan adalah kamera hadapan dia tak ada ciri limelight yang macam terdapat di Realme Pad X, iaitu ciri center stage Apple versi Realme untuk jejak wajah pengguna dalam bingkai. Selain tu, kamera hadapan dia juga boleh guna untuk mengimbas muka untuk nak buka tablet. Setakat saya guna, nak cam tu memang pantas dan boleh dipercayai. Bagi anda yang nak lihat sampel gambar dari Realme Pad 2, berikut saya sertakan. Apa yang saya suka pada Realme Pad 2 ni adalah bahagian bateri dia. Kapasiti bateri yang dia ada boleh tahan besar dengan berkapasiti 8360mAh. Tablet boleh bertahan sampai akhir hari tanpa masalah. Saya dapati masa penggunaan skrin atau screen on time bertahan sampai 8 jam dengan guna aplikasi macam YouTube, Netflix dan Instagram. Untuk mengecas, ia ambil masa sekitar 2 jam untuk dicas penuh menggunakan kuasa pengecas 33W SuperVolt. Oh ya, tak lupa juga, pengecas diberi sekali dalam kotak. Secara kesimpulan, pada harga bermula RM1,299, saya boleh kata Realme Pad 2 ni merupakan salah satu tablet yang terbaik yang ada dalam kelas dia. Antara ciri menarik yang jadikan ia lagi balai berbanding pesaing dia adalah ia dilengkapi dengan sokongan 4G LTE,
serta ada kapasiti bateri besar yang mana dapat bertahan sepanjang hari. Tapi tak nafikanlah, tablet ni ada kekurangan dekat beberapa bahagian macam tak ada sokongan pen stylus dan kualiti kamera yang tak berapa cun. Tapi dalam julat harga dia, anda sememangnya perlu berkorban dekat beberapa perkara. Tapi jika anda tak kisah dua perkara tadi, Realme Pad 2 ni adalah pilihan yang bagus dan berbaloi untuk anda dapatkan. Dalam kategori ni kan, Realme Pad 2 boleh dilihat bersaing rapat dengan Honor Pad X9 yang berharga RM1099. Ia ada 6 speaker, sokong 4G LTE dan terima kad microSD untuk meluaskan storan. Selain daripada itu, turut bersaing dalam kelas yang sama adalah Xiaomi Pad 6 yang berharga bermula RM1,299. Ia ada skrin 144Hz, sokong pen stylus, kamera lebih bagus 12MP tapi tak ada 4G LTE. Baiklah, itu saja untuk perkongsian saya kali ini. Kalau anda sukakan review saya, jangan lupa tekan butang like dan subscribe saluran YouTube Xiaoxi JPM. Ikuti kami juga dekat platform media sosial kami di Facebook, Twitter atau X, TikTok dan Instagram. Jumpa anda lagi di video akan datang. Bye!